للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang hadirin hadirat, jamaah duha, jamaah kuliah duha Paris Tongkat serta semua yang hadir yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ya, sedalam-dalam, setinggi-tinggi, sebanyak-banyak puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pada hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala beri kita lagi kesempatan untuk hari ini kita hadir ke salah satu rumah daripada rumah-rumahnya, ya, untuk kita atas niat memakmurkan rumah Allah dan atas niat hari ini untuk kita cari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana disebutkan dalam hadis tentang tuan-tuan perempuan hari ini datang ke salah satu daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak, ya, disebut majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul kaum-kaum ramai-ramai berkumpullah satu kaum itu fi baitin min buyutillah,
Dia berkumpul di salah satu rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sana dia buat apa? Yatadarasuna bainahum. Dia belajar di antara mereka, ataupun dia teluna kitabak, ataupun dia membacakan kitabullah taala Al-Quran. Ataupun apa lagi tadi, yatadarasu bainahum, dan antara dia tadi belajar, ada yang mengajar, ada yang belajar. Ya, apa yang Allah Ta'ala kurniakan, dan dia ni datang apa, ibtigha'a wajhillah, ataupun ibtigha'a mardatillah. Dia datang untuk dapat ridhanya Allah, datang untuk cari ridhanya Allah. Atas ridhanya dia Allah kurniakan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Maka apa yang dikurniakan, ini yang kita semua telah tahu, yang lepas pun dah disebut, nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan padanya ketenangan. Ketenangan ni bukan masa dalam masjid saja, insya-Allah, di luar masjid. Ketika kita buat amal kebajikan yang lain pun, ketika perjalanan kita menuju Allah nanti untuk diambilnya kita punya ruh, untuk diambil kita punya nyawa, mudah-mudahan dalam sakinah. Ya, bila kita dimasukkan ke alam barzakh, mudah-mudahan sakinah. Ya, dia yaumil qiyamah, di hari kebangkitan, mudah-mudahannya sakinah, ketenangan. Daripada mahsyar nanti nak ke mizan, mudah-mudahannya sakinah, ketenangan. Daripada mahsyar ke mizan dan seterusnya dah, untuk kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan kita diberi ketenangan. Begitu. Kenapa hari ini? Ya, kerana hari ini Allah Taala sayang pada kita, tuan-tuan puan-puan. Kalau pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, tak tahu kita punya amal berapa banyak yang salah berbanding dan berapa banyak yang baik. Kalau nak dibanding, sudah tu bila kita ada salah, silap, khususnya kita ya, dengan dalam kita bermuamalah, bermuasyarat dengan kita, kerabat, keluarga, jiran, tetangga, tentu ada banyak salah. Lagi dalam ibadah kita yang belum tentunya dapat 100% kita betul. Maka hari ini dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala dipilih kita, diletakkan kita, didudukkan kita di satu majlis, yang majlis ini majlis sakinah, majlis ketenangan. Kemudian apa majlis ini yang kita perolehi? Majlis inilah majlis khaffat alaihimul malaikah. Majlis ini juga majlis yang dikelilingi oleh para malaikah. Dan dikatakan apakah yang malaikah itu mohon pada Allah bila jumpa majlis yang kita duduk ni, walaupun seketika. Apa dia minta pada Allah? Dua perkara dia minta. Apa yang lepas? Allahumma ghfirlahu, Allahumma rahamhu. Itu je dia mohon. Allah, engkau ampunkan hamba ni ya Allah. Allah, kau sayangi hamba ni ya Allah. Itu je dia mohon ya Allah. Di mana tu? Ni di majlis ini, majlis maradatillah, majlis untuk cari ridhanya Allah. Itu khaffat alaihimul malaikah. Yang walaupun kita nampak di sekeliling kita, nampak penjarakan ni macam jarang-jarang, walaupun dah tak ada lagi fikir-fikirnya dah, tapi kita masih jarang-jarang kan, tak apa. Sebenarnya majlis kita ni rapat dengan para malaikat yang sentiasa berdoa. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Allah, engkau ampunkan dia ni Allah yang ada dalam majlis ni, dan kau sayangi. Kemudian itu tak rasa berugi lagi duduknya tuan-tuan seketika ni, yang menunggu nantilah lebih kurang pukul 10.30 sebab kita dah tak lama pun. Majlis ni rupanya majlis budilat sayyiatikumul hasanat, majlis yang hari ni Allah tukarkan apanya sayyiat, perbuatan-perbuatan tak baik kita, bil hasanat, dengan kebaikan. Majlis ni suka Allah nak tukarkan kita punya budilat sayyi'ah, ditukarkan keburukan bil hasanat, dengan kebaikan. Ya, tadi yang ketiga apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ni majlisnya majlis apa? Iaitu majlis yang Allah amkan, Allah umumkan, bukan khususkan. Rahmah, kasih sayang. Majlis ni bukan Allah khususkan bagi siapa-siapa yang dia nak dalam majlis ni, siapa-siapa tak. Ni umum. Umumnya apa? Umum dalam pengampunan Allah. Siapa je Allah umumkan hari ini? Diamkan. Tak ada terkecuali, tak ada. Dia tak ada terkecuali. Diampunkan. Itu wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan apa yang kita hendak hari ini, dan yang tuan-tuan pun dah tahu, yang keempat, dalam kita duduk hari ini, belajar antara kita dengan kita lah. Muzakarah lebih kurang je tu. Yang penting cari ridhanya Allah. Apa disebut dalam hadis itu? Wa zakarallahu fi man indahu. Mulianya nanti tuan-tuan di hari kebangkitan Allah Ta'ala.
sebut nama kita di kalangan malaikah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak cari ridhanya Allah, mudah-mudahan nanti kita jadi orang yang radhiyatan mardiyah. Ya tak? Kan disebut dalam surah Al-Fajr, apa? Surah Al-Fajr tu ayat yang ke 27. Surah Al-Fajr ayat yang ke 27. Mudah-mudahan kita tak salah lah. Apa disebut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ayat 37 sampai ayat 30 sampai ayat 27 sampai 30 yang terakhir. Apa kata disebut dalam situ? Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan akibat orang yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ayat atasnya 26, 25. Setelah Allah menerangkan orang yang ingkar akan perintah Allah, orang yang kufur, Allah ceritakan pula siapa dia? Orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman. Itu dia yang kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nak mana dapat ketenangan? Bermula daripada ni kita belajar duduk di kelompok jiwa tenang lah. Tadi kan hadis tadi disebut nazalat alaihimus sakinah. Satu lagi maknanya mutmainnah. Belajar-belajarlah kat dunia ni, cari apa tempat-tempat yang dapat ketenangan. Nanti mana tahu ini golongan orang yang beriman dan orang soleh, baru dinyatakan wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Marilah balik. Kembalilah, irji'i balik. Allah kata kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan. Siapa? Allah pun minta kita dengan rasa manjanya, dia panggil, sini hamba, sini balik sini. Allahu akbar. Mari hambaku yang jiwanya tenang. Irji'i sini ila radiyatan mardiyah. Di mana kita kembali kepada tempat yang kita Allah redha dan kita redha. Hari ni kita nak belajar cari redha ni. Kan nak belajar cari ridhanya Allah ni, duduk macam ini, insya-Allah nanti di hari akhirnya kita Allah Taala panggil kita. Ustaz, lampu kereta menyala. JPN 3415. Ada ni iklan. JPN 3415 apa lampunya menyala je. Ada Haji Rahim. Lampunya hidupnya tu. Ya, kembalilah kata Allah. Kembalilah ke mana? Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau puas hati, keridha dan diridai. Fadkhuli kata Allah, masuklah. Mahalnya layanan Allah ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-Ku yang soleh. Masuklah. Di mana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dipanggil hamba. Kita ni dipanggil hamba nanti, mulianya kita. Dan masuklah ke dalam syurganya dengan keadaan atas apa? Radiyatan mardiyah. Dan keadaan kita pun rida, Allah rida. Hari ini kita nak cuba belajar cari ridanya Allah. Tadi nak dapat nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ni kita nak cari. Kita duduk di mana tempat kita hari ini? Tempat-tempat tenang. Sungguh Nabi kata akan diturunkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Kan? Jadi tuan-tuan perempuan kasih Allah Subhanahu wa taala sangat bernilai lah. Duduk seketika ni subhanallah, rupanya ada bawa ke sana. Ya, setelah Allah Taala ceritakan orang yang engkar, orang yang tak nak taat perintah Allah, tak apa, Allah ceritakan kita pula hari ini, ni bagi orang yang beriman dan orang yang soleh, ni Allah seru. Allah seru apa? Itu tadi yang disebut ayat yang ke 27. Hamba-Ku yang tenang, yang wahai jiwa yang tenang, Allah panggil. Irji'i, kembalilah ila radiyatan, kembalilah kepada Tuhan kamu, ya. Itulah maksud fadkhuli. Waktu Allah panggil, layan kita masuk syurga ni. Ni tempat-tempat orang-orang yang Allah sediakan untuk orang-orang yang soleh. Jadi hari ni kita belajar. Sebutlah belajar. Selalu saya sebut kan, kita belajar, nak belajar gaya-gaya orang soleh lah. Tak tahu terpilih ke tidak, ya Allah.
Orang saleh kan saya duduk, bukan duduk apa, zikir, tahlil, tahmid, masa kosong digunakan murajaah kitab dan sebagainya. Ada masa peluang, tak dibagi peluang, masa tu terbuang begitu. Dia isi penuh dengan dia dekat dengan Allah Ta'ala. Ni kita nak belajar-belajar dah. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan yang mudah-mudahan. Ni pun kita nak sampai ke bab hari ni tentang kita besok. Kita akan ke situ dah tu. Yang lepas kita dah sampai, kita dimandikan. Nak balik kepada Allah dah ni. Lepas ni dah diseru. Jadi tuan-tuan kasih dia Allah Subhanahu wa ta'ala, balik ni tenang ke tidak? Tenangnya cari masa sekarang. Nabi sebut apa? Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia tempat cucuk tanam untuk akhirat. Akhirat bermulanya nanti kubur lah tu. Bermula alam yang akhir yang tak ada akhirnya lah tu. Jadi cari dekat dunia ni ada masa, ada lapang, ada peluang, ada sehat, ada kuat. Carilah masa dunia ni. Untuk apa? Untuk cari ketenangan di sana. Mudah-mudahan nanti kita dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan panggilan yang manja. Masuklah dalam syurga ke masuk wadkhuli jannati, wadkhuli jannati. Allah, ayat ke-30 lah tu. Wadkhuli fi ibadi Allah. Jadi ni kita teruskanlah. Dia lebih sikit tu. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab saya muka surat 29 2, 4, 6, 8, 9 baris daripada atas. 9 baris daripada atas ya. InsyaAllah. Bermula sekurang-kurang kafan. Kita mula situ. Bukan kita semua nak mengerjakan mayat, semua sekali nak mengkapan, tak. Cukuplah 2-3 orang. Seorang boleh, tapi kesian. 2 orang boleh, tak berapa kuat. 3 orang sempurna. 5 orang cukup kekuatannya, macam itulah. Jadi kalau seorang kesian, seorang meninggal, seorang yang nak buat. Setak larat tu bukan tak boleh. Sebab itu kata fardu kifayah. Bila yang lain, beberapa orang dah buat, yang lain terlepas daripada tanggungjawabnya itu. Dia tetap fardu kifayah. Tetap. Bila orang lain dah buat, semua tak payah buat. Berbeza dengan fardu ain, orang lain ni buat, kita pun mesti buat. Contohnya apa? Sembahyang fardu. Tak payahlah sembahyang fardu, orang lain dah buat. Oh tidak, sembahyang fardu ain. Orang lain dah buat, kita mesti buat. Sembahyang fardu berjamaah, fardu kifayah, tak apalah orang lain dah buat, kita tak payah buat. Itu bolehlah kita pakai. Tapi kena ingat berapa orang yang asyik nak ambil tanggungjawab. Jadi begini keadaan hari ini tentang mengkafankan mayat, sebab peringkaslah insya-Allah. Dalam kitab baru, tanya yang barulah. Kitab saya muka surat 29 insya-Allah ni. 2, 4, 6, 8, 9. Sekurang-kurang kafan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbincangan kita hari ini tentang kafan. Selesai ni sebab cepatlah kita habis majlisnya. Bermula sekurang-kurang kafan itu satu kain, cukup memada. Bermula sekurang-kurang kafan itu satu kain, cukuplah. Yang mana dengan satu kain yang cukup menutup seluruh anggota badannya, maka memadalah satu kafan, satu kain. Bolehkah nak ditambah? Satu kain yang menutup aurahnya jua, ataupun satu kain yang menutup sekalian badannya. Kita ikut kitab kita ini. Mana sudah cukup hari ni. Kalau tuan-tuan ambil pilihan, saya minta dikafankan satu kainnya, tak apa. Ataupun kawasan kampung kita memang mengkafan satu kain. Ramai lagi tu yang meninggal, ada kain tinggal sikit. Kat kedai dah tak ada kain. Ada kain warna hitam, biru, kelabu. Yang putih dah habis. Kena penyakit, kena wabak, kena musibah, kena fitnah dan sebagainya dengan macam-macam jenis wabak penyakit. Maka ramai yang mati, kain tak cukup, satu kain pun tak apa. Memadalah, jangan kita kata ni mesti, tak. Mesti 3 kain bagi lelaki, mesti 5 kain bagi perempuan. Tidak begitulah. Dan ni semua dah maklum sangat, dah ma'ruf lah, semua dah tahu kan. Saja kita mengulang je, untuk kita pun bakal kena kainkan itu. Kita pun bakal ke situ juga. Dan kain yang afdal, kain putih, semua dah jelas lah insya-Allah. Berikutnya,
Yang pertama, dia kata dalam masalah mengkafan. Kenapa kena kafankan? Itu hak perintah Allah. Kafan kan perintah Allah yang meninggal. Kemudian yang kedua, itu hak bagi mayat. Memang hak bagi mayat kalau dia meninggal dia dikafan. Yang pertama itu perintahnya Allah. Hak bagi Allah itu perintah Allah untuk dikafankan bagi mayat itu memang patut, memang wajib bagi dia dikafankan. Okey. Dan yang lainnya, dia kata hak waris. Apa lagi dia nak buat? Selepas dikafan, pengurusannya hak waris lah yang mana lagi dekat pengurusannya. Okey. Itu kalau kita nak lihat ayat tu mudah-mudahan tidaklah mengelirukan kita. Okey. Bermula yang terlebih afdal. Bermula Allahumma salli ala Muhammad. Bermula yang terlebih afdal bagi mayat lelaki itu dikafankan dia dengan 3 helai kain yang bersamaan lebarnya dan panjangnya dan menutup sekalian badannya. Bermula itu lebih afdal. Tapi kalau di kita yang pertama tadi, cukuplah dengan 1 kain yang menutup seluruh anggota. Yang ni pula 3 ni sama panjang, sama lebar, dah cukup dah. Tapi mungkin kita ada lebih lagi kita pakai. Taruhkan dia apa? Saraban. Taruhkan dia apa? Baju. Dipakaikan izar ataupun kain sarung. Tak mengapa. Maka baju dengan kain jadi 5. Kalau tambah lagi dengan saraban, dibelitkan jadi 6 kain lah. Bagi lelaki jadi begitu pula. Tapi cukuplah afdal dengan 5 kain yang tersebut. Kain yang sama panjang. Kain yang sama lebarnya. Untuk menutup sekalian badannya. Kalau hari ini baju kan kita macam mana? Baju kain kita bentang 3 tak? Kita bentang kain 3. Kemudian 1 kain yang separuh dipotong tengah untuk nanti bila mayat dibaringkan, kain tu lipatkan lalu kepala yang telah dilubangkan tu biasalah yang ngurus kan. Kan jadi baju, bukan bentuk baju berjahit tak. Bukan maksudnya baju yang berjahit tu lepas 3 helai tu ambil 1 kain. Ni yang biasa mengurus mayat dah tahu ni. Ambil 1 helai kain, selepas daripada 3 helai taruh atas, ditebuk ni. Kan ditebuk kan? Bila mayat ni panjang, bila mayat dah masuk baring, lipat, kepalanya keluar. Ni baju lah ni. Bukan dijahit-jahit bentuk baju tak. Tak perlu nak jahit-jahit lagi dah. Ni di lapis yang ketiga ni dah. Ni contohnya 3 lapis kitab kita ni. Okey, ambil lagi 1 kain. Dia jadi 4 lapis nanti. Kain tu kan ditebuk. Dilubangkan ni. Kan? Kenapa dilubangkan? Masa dibentangkan, nanti mayat dimasukkan. Taruh kain tu. Kemudian kain ni dilipatkan. Kan keluar kepalanya. Tu baju dah tu. Kemudian lagi 1 izar, iaitu kain sarung dia. Kain yang dipakai sarung. Jadi 5 juga ada. Izar kain. Nanti ada mungkin kita akan jumpalah di bawah tu nanti. Terus yang seafdalnya lah 5 kain. Ada masalah. Tadi. Dan harus ditambah baju dan serban disebut. Dan harus ditambah baju dan serban. Maknanya hari ini itu jadi yang baju yang jadi yang ke-4. Serban jadi yang ke-5. Dan harus je, tak tambah tak apa. Maka tambah baju dan serban jadi 5 lah. Jika tiada ia ihram. Kerana orang yang ihram, orang lelaki, ini cerita lelaki yang ihram, masa dikafankan, tak boleh tutup kepala bagi lelaki. Dan begitu perempuan, tak boleh ditutup mukanya. Dia terbuka je. Ini bagi ihram yang meninggal dalam keadaan dia itu berihram. Kita cari rujuk 82. Lihat kat sini, jika si mati masih dalam pakaian ihram, itu yang dikata, dan jika ihram tidak termasuklah mana ayat tadi, dan harus ditambah baju yang ke-4 jadinya, dan saraban yang ke-5 jadinya. Bagi siapa? Bagi orang biasa yang meninggal. Dan tiada ditambah
Dan tiada ditambah. Bagi siapa? Bagi orang yang ihram. Lagi-lagi tidak ada ditambah, tidak ditutup pun kepalanya kan. Kalau kita lihat, jika si mati masih dalam pakaian ihram haji atau umrah, jika si mati itu dalam menunaikan haji atau dia itu umrah, haram ditutup kepalanya. Sekali lagi, haram ditutup kepalanya bagi lelaki dan haram ditutup wajahnya bagi perempuan. Ini kalau dia mati dalam ihram haji ataupun ihram umrah di situ. Dalam harusnya tadi. Macam mana lagi tu? Tadi kapan berapa tadi? 3 Ini ada masalah dalam mengkapan 3 helai kain tadi. Kita lihat. Jika si mati itu, ni masalah lah. Jika si mati itu dia ada hutang. Tadi masalah 1 cukup, 3 sempurna, tambah lagi 2. Okay. Kalau si mati itu ada hutang, maka orang yang memberi hutang si mati boleh meminta untuk mayat tidak dikafan 2 atau 3 lapis. Dia ada hutang tak bayar. Tuan yang dia berhutang tu di kematian dia datang. Dia kata, aku tak nak dia dikafankan dengan 2 kafan. Aku tak nak dia dikafankan dengan 3 kafan. Maka ada hak dia dengan sebab hutangnya tu. Mudah-mudahan tuntutan tu melepaskan dia daripada tuntutan dia berhutang. Mudah-mudahan lah si mati tu. Ini kes kalau dia ada hutang. Tapi hari ni halalkan je lah. Takkan satu hutang 100-200 ringgit dengan sebab mati tu jadi susah. Halalkan aja. Tak halal pun nanti susah tu nak jumpa. Susah nak jumpa nanti. Alah, 100 ringgit, 1000 halal aja lah. Cari lagi. Yang hidup boleh cari lagi. Yang mati nak cari apa? Sekali lagi masalah orang yang mati ni kalau ada hutang, tiba-tiba orang yang beri hutang datang. Dan nak dikapan ni 3 lapis. Dia kata, aku tak nak dia kerana hutang ni. Aku tak nak dia dikapan dengan 3. Aku nak 1 je. Okey tuan, kena kapankan 1. Gitu. Sebab hutang orang tu tuntutnya apa? Jangan lebih 1. Dia kata kalau dia cakap jangan dikapankan, nak kena ketuk kepala orang yang datang. Dia datang kan, ni dia ada hutang dengan aku, jangan dikapankan, nak ketuk je orang dia datang. Okey, jadi ni dah masalah lah. Mungkin berlaku lah tu kalau disebutkan dalam kitab tu ada tu. Tapi teruknya kita ni, ya Allah, dah mati tu dah susah. Nak diuruskan kapan pun nak berbicara berbalah tentang kapan. Alah, lepas je lah 3 datang nak nuntut warisnya lah nanti. Kan mungkin ada berlaku tu. Okey. Dan dia kata ahli waris boleh minta untuk mayat tidak dikafan lebih daripada 3 lapis kafan. Boleh juga ahli waris. Ni tak ada apa-apa. Warisnya ayahnya meninggal, anak kata saya nak ayah 1 kafan ya. Boleh dia tuntut. Lagi-lagi kalau zaman kafan memang dah disediakan. Sana meninggal kan. Satu keluarga dah sedia 5 kafan. Yang ada 5 orang dalam keluarga tu untuk persiapan. Tapi seeloknya tadi tu afdalnya ya 3 macam tu. Di sini ahli waris boleh minta untuk mayat tu, ahli waris dia boleh minta untuk mayat tak dikafan lebih daripada dia lebih daripada 3 lapis kain kafan. Tapi tidak boleh menghalang untuk mengkafankan dengan 3 lapis kain. Yang ni masalah, minta maaf. Yang ni masalah apa? Dia boleh, kalau mayat ni dah 3 lapis, dia sediakan baju, dia sediakan kain. Kita sebagai anak, saya tak nak ayah saya, abah ni, saya tak nak dikafan dengan baju. Yang keempat, dengan idhar kain tak apa. Tapi ahli waris, dia tak boleh menghalang kalau waris meninggal dengan 3 kafan. Okay? Tadi kalau hutang, kalau dia berhutang, tuan punya hutang, kalau dia berhutang, tuan punya hutang boleh menghalang. Jangan dikafan 2 lapis. Itu hutang. Masalah beradik-beradik, anak abah pula, anak beranak lah. Saya tak nak anak saya dikafankan lebih daripada 3. Dia tak boleh halang. Kalau 3, saya nak dia 2. Ni tak boleh. Ni tak ada hak.
Saya nak anak saya ni, bapak saya dikafankan 2 je. Ni tak boleh, bukan ni. Ini hak siapa? Ini hak orang hutang. Hak tuan punya hutang. Jelas tak tu? Okey. Tapi kalau dia minta kurang daripada 3 bagi ayah pada anak, tak. Ini tak dibolehkan. Begitu. Jadi senangnya ceritanya, kalau tak boleh pun kita balik kepada sekurang-kurang kafan. Satu kain yang menutup seluruh anggota. Itulah kalau kita rujuk di situlah. Masalah juga ni. Dia Tuan Haji tak adalah. Malah kita ni berebut kalau ada orang meninggal. Nak bagi apa kalau tak cukup, kita infakkan kalau nak kain kan. Berikut kita lihat lagi. Okay. Mana dia? Dan yang afdal, maka mayat perempuan ataupun khunsa itu 5 lapis. Dan yang afdal bagi mayat perempuan atau khunsa itu 5 lapis. Okey. Yang wajib 1 lapis. Dah cukup bagi perempuan. Apa dia khunsa? Orang yang hari ini dilahirkan istimewa. Ada 2 kemaluan dia. Sama ada kemaluan lelaki atau kemaluan perempuan. Sama ada khunsa yang wadih, yang terang, yang dihidup satu je, ataupun khunsa yang muskil, hidupnya malam hidup lain, siang hidup lain. Itu muskil. Tapi kalau dia tak ada alat, tak ada 2 alat kemaluan, dia buat-buat macam dia siang macam lelaki, itu bukan khunsa, itu pundan. Lain, tak sama. Dia yang ada 2 alat yang dikirakan khunsa. Tapi kalau alatnya diubah, itu bukan khunsa. Alatnya diubah bukan khunsa. Macam mana? Cik pasal. Khunsa ni 2, satu yang terang. Dia memang dia pakai satu je. Satu tak ada function, tak berfungsi. Dia terang, wadih, dia terang, tak ada masalah. Dia ada 2 tapi orang tak tahulah dia ni. Dia ada 2 alat. Tapi memang dia ni, hidup dia memang lelaki je. Dia lelaki je. Yang muskil ni, dia campur perempuan, dia jadi perempuan. Memang dia dua-dua. Dua-dua boleh berguna. Dua-dua untuk buang, untuk jalan pun dia boleh buang dua-dua. Ni berapa untuk pakaian dia ini? Pakaian dia 5 yang afdal berbanding lelaki. Tentang kalau sembahyang berjamaah. Kalau sembahyang berjamaah, orang khunsa boleh tak jadi imam pada orang perempuan? Khunsa. Kalau perempuan mengimami khunsa, tak boleh jadi. Sebab tiba-tiba nanti berubah jadi lelaki. Tapi kalau khunsa mengimami perempuan, memang dia perempuan. Dan kalau dia berubah, dia jadi lelaki. Lelaki boleh mengimami perempuan macam tu. Tapi kalau khunsa dengan khunsa, ada masalah. Tiba-tiba dia jadi pula imam tu berubah. Khunsa dulu berubah pula. Imam berubah jadi perempuan. Makmum beribadat lelaki. Dia suka-suka dia nak berubah. Muskil. Okay. Jadi dia boleh jadi imam untuk perempuan, tak boleh jadi imam untuk lelaki. Perempuan tidak boleh jadi imam untuk khunsa. Itu dah ada masalah. Perempuan tak boleh jadi imam untuk khunsa. Kerana apa? Kerana dalam sembahyang nanti boleh jadi si makmum jadi lelaki depan imam. Tak sah sembahyang dia. Tetapi kalau khunsa mengimami perempuan, boleh jadi. Sebab apa? Dia ketika dia berubah, tadi dia perempuan. Dia ketika dia berlaku perubahan, dia jadi lelaki. Lelaki boleh mengimami perempuan. Gitu. Iaitu 2 helai menutup sekalian badan. Apa maksud 2 helai menutup sekalian badan? Kita boleh kata yang sama lebar, sama panjang. Itu 2 helai. Biasalah ni ramai ni yang ada jemaah ni yang biasa mengurus mandi, mengkafan mayat ni. Saya ikut-ikut je, tengok je. Istimewa ya, siapa yang Allah pilih boleh memandikan, boleh mengafankan, istimewa. Cuma orang perempuan jangan sibuk-sibuk lah nak mengumpulkan mayat, menyibuk je lah, duduk rumah je lah. Dia istimewa. Dia tak semua yang tahu dia boleh, tak semua. Kan? Saya tahu kafankan mayat,
tapi tak semua boleh. Duduk situ dan dia tak semua boleh. Saya tahu cara mandikan mayat, tapi tak semua boleh. Kita tahu tu, dah belajar, tahu lah. Tapi tak semua tuan diberi kebolehan. Kebolehan ni Allahu Akbar. Bukan siapa kadang ialah orang biasa je, orang awam je, biasa je. Sahabat tanya ni. Sahabat dia tanya. Sekarang dia ni asalnya lelaki. Asalnya lelaki. Ya. Dia nak jadi perempuan keturunannya. Meninggallah dia. Siapa yang nak meninggal dia? Dia dipotong tak dia potong? Tak habis buang lah. Habis buang. Oh dah boleh fight. Allah kena boleh potongnya lah. Batang pipe dia potong, dia jadikan apa tu? Maka dia tetap kembali kepada lelaki. Sebab dia lelaki. Orang lelaki dia buang, kemudian dia tetap lelaki. Tetap dia lelaki, kembali kepada asal dia. Tak itulah ni mungkin ada kaul lain kata bila dah berubahnya benda jadi wanita, mungkin perempuan wanita yang buat. Dia lelaki. Kerana dia ubah. Okey. Asal dia lelaki. Dia lelaki. Yang mandi lelaki. Suasana dia asal dia lelaki. Sebab hukum perbuatan tu, hukum merubah tu memang haram tu. Kembali kepada hukum asal dia, perbuatan dia ubah, kenapa dia haram? Tak ada apa-apa sebab tu. Dia asal kejadian dia tu apa? Jadi lelaki pengurusan dia. Sampai begitulah keadaan sekali. Ubah macam mana pun lelaki ubah kepada perempuan, tiba-tiba dia tawaf, dia pakai, lelaki ubah kepada perempuan. Dia pakai ihram macam. Kalau yang muskil punya Ustaz. Yang muskil ikut permulaan dia ketika itu beratnya apa ya? Dia berubah dalam diri dia tu. Kalau kata muskil ni memang kita semua muskil. Kita tak tahu ni. Allahumma salli ala Muhammad, pemberatannya daripada lelaki yang kuat. Lelaki kuat lah. Tapi kalau dia muskil, kalau memang muskil, ni soal muskil susah nak dibaca ni, dia berubah dari lelaki kepada perempuan. Susah nak cakap, dia saat kematian dia perempuan ke lelaki lah. Tapi biasa lelaki dah diuruskan, perempuan jarang. Masalah juga tu, nak selesai tak? Meninggalnya dia muskil, ada dua, meninggalnya lelaki perempuan, uruskan lelaki tu yang uruskan. Nanti kita tanya lagi masalah tu. Ini muskil. Kalau wadih tu dah tentu terang. Memang satu layu tak pakai. Yang pakai perempuan pakai perempuan dia wadih. Muskil ni berat dia pada lelaki. Sebab apa? Kalau balik pada masalah lah. Kena tanya yang pakar lagi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada pendalilannya kan, saya tak jumpa tanya masalah tu. Okey. Mana sana? Tak ada lah berikutnya. Tadi nak cerita lah yang istimewa ya, siapa yang boleh menguruskan jenazah, yang boleh memandi, boleh mengkafan, tu istimewa lah. Itu agak sukar. Kalau nak berebut-rebut pun orang tak bagi. Tapi sekarang masalahnya, yang diberi satu keistimewaan untuk sembayangkan, semua boleh buat. Yang kata orang perempuan tak boleh buat sembahyangkan mayat, dia tak campur lelaki, dia ada sebat, bilik sana ada tempat, dia pun kena buat. Pakaian untuk aurat dah. Sembayangkan aja. Dekat lama-lama tu sementara diri berhenti ya kawan-kawan beberapa orang. Orang lelaki sembayang kat sana, kita sembayangkan je tak apa. Tak menjadi kesalahan. Orang pun tak tahu kita sembayang mayat. Tak angkat tangan pun tak apa. Wassalli ala hadhil mayyit. Kalau perempuan kan tak apa, kita ada. Orang pun tak tahu kita tengah sembahyang. Tangan bawah, kita tengah sembahyang. Tapi tak lama kan. Fatihah, kemudian tahiyat, kemudian doa. Itu je. Cuma yang akhir lah, sebelum bagi salam akhir tu, Allahumma la tahrimna ajrahu. Tak apalah, itu tak baca pun tak apa. Jadi sayang sekarang. Kita memang tak nak pun berebut-rebut memandikan, tak nak. Makin nak jauh tu, kalau kena tarik tak nak ya. Kita pun agak kurang nak lah mengkafankan. Tapi yang dibagi seluas-luasnya ni menyembayangkan. Siapa-siapa yang nanti jenazah dia nak disembayangkan ramai orang, buatlah semasa hidup. Banyakkanlah sembahyang jenazah. Banyakkanlah. InsyaAllah nanti kita akan memudahkan. Ya, masalah fungsa tadi ya. Bila berlapisnya itu, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan semoga tak adalah tu. Susah nak selesai tu, kena cari difatwakan. Okey. Apa tadi?
Dua helai yang menutup sekalian badan penuh. Kita dah makruf, saya kata tadi dah tahu semua. Dan yang ketiganya apa? Kain pakai. Ni bagi perempuan khunsa ya. Kain khunsa, kain. Namanya izar lah, izar, kain pakai, kain sarung, kain sarung. Dan baju, dan dia kata dan baju dan lagi apa? Telekung. Iaitu dua kain penuh. Lagi satu kain pakai, satu baju dan satu telekung. Ini biasa perempuan yang nguruskan. Adakah disarungkan telekung itu ke seluruh badan ataupun ditaruh telekung itu dulu macam tadilah. Kalau lelaki tadi kan, ditaruh kain itu sebagai baju. Bukan dipakaikan baju, tidak, sakit. Jangan disakiti. Nak masukkan tangan di celah baju lagi, tak. Ada pula kata bolehlah nak dipakaikan jubah. Bukan maksudnya dipakaikan jubah itu tangan, tak. Buat dia kain yang dipotong tu. Ibrahnya lah itu sebagai, ibarat sebagai jubah lah tu. Begitu juga perempuan. Okey, ni boleh kalau kita nak buat. Tapi kain bila nak masuk 5 ini, kain yang penuh 2. Bila kain yang penuh 3, bila kain yang penuh seluruh badan 3, kita campur lagi kain pakai dari pinggang ke bawah. Kita campur lagi baju daripada pinggang ke atas. Kita campur lagi telekung, maka akan jadilah 6. Boleh ke tak? Mungkin boleh, tapi tak dapat sunnahnya. Dia ganjil. Cubalah kita tengok ni tempat kita kafankan. 3 kain penuh ke atau 2 bagi perempuan dan bagi perempuan. Bagi laki-laki tadi 3 kain penuh. Bagi perempuan kalau nak ditaruhnya kain, nak ditaruhnya baju, nak taruhlah, nak dipakaikan telekung, maka 2 kain penuh. Kalau 3 bolehlah, ya tak masalah lah tu, insya-Allah. Mana masalah ni kan? Dan jika tiada kafan akan dia di dalam 5 lapis, maka hendaklah dikafan akan dia dengan 3 lapis tu. Maksudnya apa? Genap, jangan digenaplah. Kita cari yang ganjil. Tak boleh lapis 3, lapis 1 habis ganjil. Sekurang-kurangnya 1. Jadi kita cari macam itu. Ni lagi nak cari. Kita balik lagi satu-satu, sikit-sikit. Dan jika tiada kapan akan dia dengan 5 lapis, maka hendaklah dikapan akan dia dengan 3 lapis seperti lelaki. Okey. Itu ayat ni lah ujungnya. 3 lapis kain penuh 3 lapis. Okey. 3 lapis penuh terus. Tak perlu apa tadi? Tak perlu ditambah dengan apa? Tadi kain tak perlu ditambah dengan baju, tak daripada bawah. Tak perlu ditambah dengan kain, tak perlu ditambah dengan baju, tak perlu ditambah dengan telekung. Okey. Cukuplah dengan 3 kain yang penuh. Sama seperti lelaki, begitu juga. Lelaki boleh jadi 5 tu bila dipakaikan baju, bila dipakaikan kain jadi 5 juga lelaki. Dan makruh dilebih akan dia daripada 5. Kira-kira ya tuan-tuan puan-puan, kalau yang kita yang tahu ni lah, yang tak tahu dah jalan terus je. Dan makruh dilebih akan dia, iaitu dikapankan akan dia lebih daripada 5 lapis, seperti ditambah sirwalun. Bahasa Arab ni orang perempuan, ditambahkan lagi seluar pula. Tak apalah, dah cukuplah dengan izar, kain tadi kan. Dah cukuplah, memada. Ataupun apa lagi, ditambahnya lagi apa, ridak ke perempuan. Dulu tudung dia banyak, ditambahlah 3 tudung. Dulu kaya kan, jadi tambahkan tudung yang lebih. Tak payahlah tu, dah cukup lah. Saya nak cari masalah ni. Masalah kat sini mana hilang masalah dia. Dan kita kena kembali dalam masalah apa sahaja kain yang dipakai sebagai kain kapan, hendaklah kain itu halal.
kain yang halal masa dia pakai, masa hidup. Kalau nak pakai kain tu, nak dibuat sarung kain putih dia, boleh tak pakai kain batik? Makruh lah yang berwarna-warna, kita kata macam itu. Yang bagus putih je. Walaupun dia kata menggunakan kain orang lain, pasti kain kafan tu kain yang halal. Jangan kain yang haram, dapat hasilnya, subhanallah. Kain kafan paling afdal ya, disebut tadi warnanya ialah warna yang putih. Dah sudahlah tu jelas. Okey, berikut kita teruskan kat sini. Dan demikian lagi makruh di kafan akan dia, dan demikian lagi makruh di kafan akan dia, akan mayat dengan kain yang mahal-mahal. Makruh kafan dengan kain yang mahal, contoh sutera. Makruh tak haram. Masih tak ada tanda di sini. Makruh saja, tak haram. Yang haram dikafan dengan kain haram. Kain daripada kain curi, kain daripada sumber yang haram. Tapi kafannya tak masalah. Sempurna kafannya, tapi sumbernya tu. Okay. Yang mahal-mahal harganya, itu pun jika tiada ada di sana. Sama tak dengan kitab baru? Sama lah ayatnya. Cuba semak saya punya kitab lama ni. Dan demikian lagi makruh kafan atasnya akan dia, ya atas mayat itu, akan mayat itu dengan kain yang mahal-mahal harganya. Ya, tak apa kain yang kita pakai, jenis kain yang ada ni lah. Sebab itu kain kafan adalah kain yang harga paling rendah tu yang kita pakai. Itu pun jika tiada ada di sana itu waris yang mahjur. Kata, apa dia mahjur? Iaitu kalau ikut mana mahjur ni, yang mendiamkan diri, ataupun gini kita kata yang menghalang. Kalau tak ada yang halang, okey, sekarang keluarga waris, dia tak halang pun untuk dikafan akan mayat ini. Dalam keadaan dia tidak menghalang itu, si pengkafan guna kain mahal. Hukumnya makruh. Sebab itu makruh dikafan akan dia itu mayat dengan kain yang mahal harganya. Itu pun jika tiada ada di sana waris yang mahjur. Kalau tak ada pun waris yang menghalang, yang mahjur itu, maka dia tetap hukumnya makruh, menghalang. Jangan kalau ada kata, kalau warisnya kata, tak nak, aku nak pakai kain biasa aja. Aku nak pakai kain biasa je. Maka kena ikut apa yang waris itu. Sekarang dia kata waris itu yang menghalang. Jika tiada menghalang, tiada dihalang. Cakap salah faham ni kan. Jika waris tidak halang dengan yang mahal, dikafan dengan mahal makruh. Boleh? Okey. Kain ihram memang pun dia pakai kain ihram dia. Tak, itu dalam suasana ihramnya dia, dikafan dengan kain dia. Mahal tu lebih mahal daripada kain tu. Ya, itu lebih mahal tu, kain ihram. Teruskan dia bungkus dengan kain yang dia guna untuk ihram itu, lagi afdal. Okay. Ataupun dia kata di sana tiada waris, yang warisnya gaib, tak ada waris lah, senang cakap lah macam ini. Okay, tak ada yang menghalang, tak ada waris, senang kita bagi faham je. Nak kapan mayat, tak ada keluarga yang menghalang, dan keluarga memang tak ada. Okey, yang mengkafan guna kafan mahal, apa hukum dia? Makruh. Tu dia, senang je dah macam itu. Dan jika ada, kalau ada warisnya ada, dan warisnya tak gaib, mana dia ada lah tu. Dan jika ada, maka iaitu haram melebih-lebih akan yang bermahal. Apa maksud? Dan jika ada, maksudnya dan jika ada waris itu menghalang. Okey? Dia balik ke atas tu.
Tadi kalau warisnya tadi tiada. Dah tak ada. Siapa nak menghalang? Itu kalau si pengkafan buat dengan yang mahal makruh. Okey. Sekarang yang ini warisnya ada. Dan jika ada, apa ada? Ada waris mahjur, ada waris tak ghaib, ada waris dah tu. Maka iaitu haram. Kata waris apa? Aku tak nak guna kain mahal. Okey. Kata si pengkafan, aku punya suka lah, aku punya kerja. Contoh kan? Maka haram berlebih-lebih pada menggunakan tu, pada yang mahal. Dan bermahal-mahal akan pada kafannya itu. Kita balik lah. Tadi waris kata apa? Dia nak bagi 4. Nak bagi 4, 5 lapis. Kata pengkafan, waris kata, aku nak 3 je. Aku nak 3 je. Maka jadi makruh si pengkafan lebih. Kalau kita ikut ayat ni, maka jadi haram si pengkafan melebihkan daripada 3. Kerana apa? Waris kata 3 je. Tak nak lebih-lebih. Okay. Tapi kalau waris kata pada pengkafan, aku nak dikafankan 2 saja. Boleh tak pengkafan bagi 3? Boleh. Boleh. Tapi kalau dikata, pengkafan kata, aku nak bagi 4 dan 5, baju dan kain. Waris kata, aku tak nak. Aku nak 3 je cukup. Maka pengkafan tidak boleh tambah. Tapi kalau waris kata, aku tak nak macam mana? Aku hanya hendak 2 saja. Okey. Ataupun aku hendak 1 saja. Boleh diikut tak? Tak boleh ikut. Kalau boleh lah. Sebab yang afdal 3 ikut dia. Kecuali memang tak ada kain. Begitulah dalam ayat. Jangan bermahal-mahal, dan kalau dia tu diizin, hukumnya makruh. Kalau tak diizin wali, hukumnya haram. Berlebih-lebih kan itu, maka haram berlebih-lebih. Namun hari ni dalam kapan, kalau dia nak guna memang dia telah sediakan, rasa tak menjadi itu jadi satu keharusan, tak jadi haram tu, keharusan. Contoh macam ni kita ambil Sayyidatuna Khadijah. Tapi ni lebih murah. Sayyidatuna Khadijah sebut pada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Khadijah sebut pada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, anak Nabi. Dia kata, sampaikan salam mak pada abah. Nak apa tu? Nanti bila mak meninggal, kafankan emak dengan ridak. Ridak tu serban yang abah dia pakai tu di saat selalu menerima wahyu, dia pakai tu. Jadi disampaikan oleh Nabi. Nabi kata apa? Pakaian kafan kau telah disediakan oleh Allah Ta'ala daripada syurga. Memang malaikat datang hantar pakaian daripada syurga dari riwayat. Namun dia dapat tak pakai tu? Dia dapat. Sebab di akhir wafatan Khadijah, pakaian yang ada di sandang pada dia ada 31 tampal. Ada kata 83. Allah. Jadi mana yang lain? Maka bila dia meninggal, diuruskan, si ibu yang mengurus jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ini yang dikafankan Khadijah, diangkat kain ke kepala, kaki nampak. Angkat ke kaki, kepala nampak. Siapa tu Khadijah Kubra? Orang yang jutawan kan. Macam kita sekali habis-habis kan. Itu cerita lain lah masalah tu. Namun Nabi beri sorban, dibolehkan. Dia minta. Jadi kalau itu kita boleh kata dia permintaan dia. Dia pun dah sedia. Kita pun sebenarnya kena sedia daripada sekarang. Tak nak susahkan orang. Sediakan kafan kita. Sediakannya di satu tempat. Boleh tak? Apa? Betul lah. Sekarang package saja senang. Ya. Dah disiapkan semua kan. Siap lagi. Siap semua sekali dah. Dah tak risau-risau. Ya, semua telah disiapkan begitu. Sekarang package-nya.
Tahunya siap sampai ke bumi dah. Jadi kalau ada lah tadi macam yang Tuan Haji tanya, tidak menjadi satu halangan. Dan dia tu dipersetujui. Tadi ada masalah atas masalah makruh dan haram. Yang kita faham yang makruh, kenapa jadi makruh? Yang haram, kenapa jadi haram? Yang makruh tak ditegah, wali semua tak ada. Yang haram, ditegah tapi dibuat. Dibuat berlebih-lebih. Sebab mati tak buat apa-apa lah. Kita nak lebih nanti tika. Saya pun cakap kan itu kan. Kalau nak turunkan sekarang dah pakai keranda dengan tali tu. Itu kalau tali tu tertinggal tu, nampak sikit dikorek ditarik tadi tu. Tak bagi. Bukan bawa pun sia. Tali pun tak dibawa dekat dengan kita. Kita masuk dalam kubur tu dengan tika kan. Nak masukkan dengan tika. Bila dah ditimbun nampak tika ni tak jadi tu, ambil balik tikanya. Tika pun tak dibawa. Lagi nak baju-baju yang mahal-mahal. Bawalah pakaian macam Khadijah Kubra pakai. Walaupun hidup dia dulu dengan pakaian bertatahkan permata. Bersama Nabi tak lama tu habis harta dia semua sekali untuk agama. Dan tuan-tuan yang kita pernah dengar apa? Di saat dia nak meninggal, dia berbisik pada Nabi apa? Apa dia bisik? Allahumma salli ala Muhammad. Nanti bila aku meninggal dikuburkan, andai kata engkau nak sampaikan kalimah dakwah ni, kalimah tauhid, menyeberangi lembah, sungai, lurah, kalau tak adalah titik atau jembatan untuk kau sebagai menyeberang, maka kau gadilah kubur aku. Buat apa kata Nabi tadi? Ambillah tulang belulang aku itu, engkau jadikan sebagai titik ataupun jembatan untuk engkau sampaikan kalimah la ilaha illallah. Itu punya takut. Tu nak cakap kita. Korbannya sampai pakaian yang kata 2/3 harta Mekah tu dia punya. Akhirnya untuk dikapan sampai begitu lagi. Begitu sekali. Dan riwayat mengata untuk dipakaikan dengan ridak atau serban tu tak cukup juga. Maka Nabi kata apa? Kebumikan Khadijah waktu malam supaya tidak ternampak akan aurah. Mudah-mudahan saya tak salah dalam menyebut sirah ini. Begitu sekali. Kalau kita hari ini muhasabah diri kita, apalah yang kita korban, duit kita, masa kita, tenaga kita. Tapi Khadijah korban habis-habis sampai nak meninggal pun dia menangis. Menangis bukan kerana nak meninggal. Menangis kerana apa tuan? Kerana takut. Takut apa? Kenapa? Kerana dia takut kalau Nabi tanya kan, kenapa kau menangis? Kan kita dah pernah dengar riwayat itu. Kenapa Khadijah kau nangis ni? Masa dia pangku Nabi lah. Nabi balik daripada dakwah malam-malam pangku, dia baring di dua peha Nabi yang dulunya baring macam baring di atas dua bantal empuk. Tapi bila saat-saat Khadijah gering, Nabi baring macam baring di dua batang kayu. Tapi kerana penatnya balik dakwah tu, perginya belum siang, baliknya dah malam, maka Nabi baring dekat peha Khadijah. Panjang cerita tu. Yang ketika itu dalam riwayat mengatakan Khadijah sedang menyusukan anak. Bila anaknya dipisahkan daripada susuan, yang keluar daripada dua bibir anak adalah darah apa yang dimakan. Di masa nak meninggal, masa di pangku Nabi, dia lihat wajah Nabi dalam keadaan penuh kasih sayang. Lalu dirautnya dan dahi Nabi. Nabi tidur. Tertidur terus Allah, saking keselnya tu. Maka keluar air mata Khadijah, jatuh ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nabi tersedar, Nabi tanya Khadijah, kenapa kamu menangis? Kamu menyesal ya Khadijah? Jadi isteri aku yang dulunya kamu bangsawan sekarang tak ada apa. Kamu menyesal ya? Harta kamu semua dulu 2/3 Mekah habis. Kamu menyesal ya? Pakaian dulu kamu yang banyak sekarang yang compang-camping, dia punya tampungnya begini banyak. Kata Khadijah apa? Aku tidak menyesal satu pun. Tuan-tuan, apa yang menyebabkan aku menangis? Kata Khadijah, aku menangis, aku takut nanti di saat hari kebangkitan, kalau Allah Ta'ala tanya aku, adakah engkau sudah bantu perjuangan Muhammad? Khadijah tak dapat jawab. Khadijah menangis kerana apa? Kerana dia khawatir nanti apa nak jawab depan Allah. Kalau Allah tanya, adakah engkau sudah bantu perjuangan Muhammad ini? Itu yang menyebabkan dia menangis, bukan kerana nak mati. Kerana dia takut apa aku nak jawab. Namun tuan-tuan, begitu puan-puan, di saat nanti dia nak meninggal, dia bagi pada Nabi perkataan apa?
andai kata aku telah dikebumikan dan engkau nak menyeberangi lurah, lembah, untuk engkau menyeberangi tiada titi jambatan, maka engkau gali kubur. Minta digali kubur ni buat apa? Supaya engkau dapat ambil tulang belulang aku, engkau boleh guna sebagai injak untuk menyeberangi lurah, untuk sampaikan kalimah la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan jika tiada kafan akan dia di dalam 5 lapis, maka hendaklah dikafan akan dia dengan 3 lapis seperti lelaki jua untuk perempuan ya. Dan makro dilebih akan dia dengan 5 lapis seperti ditambah sirwalun, iaitu seluar atau lain-lain yang nak ditambah. Dan demikian lagi, saya dah terulang tu. Tak apa, kita lagi sekali. Dan demikian lagi makruh dikafan akan dia dengan kafan yang mahal-mahal harganya. Itu pun jika tiada ada di sana itu waris yang mahjur, yang menghalang kalau ada, ataupun yang gaib memang tak ada waris. Dan jika ada yang menghalang dan jika ada waris, maka iaitu haram melebih-lebihkan dan bermahal-mahal akan pada kapannya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan berikutnya, dan sunat dihamburkan di dalam segala lapisan-lapisan kapan di atas mayat itu dengan apa disebut hanut. Apa hanut? Hanut ni iaitu kalau kita lama tak ada, kitab baru mungkin ada. Hanut ni bahan pengawet. Bahan pengawet. Kita sebab apa tu yang kita tabur tu? Tu kira pengawet lah. Kan? Yang kita kan memang di mayat kita kan kita taburkan. Cuba rempah yang disapu tu yang kita pakai. Tu tadi kalau Puan Hajar kata pada package memang ada lah tu semua sekali barang tu. Dia kata kat sini dan mana ayatnya? Dan sunat dihambur, ditaburkanlah di dalam segala lapis kapan. Satu lapis tu ditabur dulu. Apa nama? Allah. Itulah barang tu yang ditabur kan. Ditabur penuh tempat lepas tu taruh yang kedua, tabur lagi taruh yang ketiga, tabur lagi. Okay, kalau dilapis baju pun tabur lagi. Gitu. Dihamburkan di dalam segala lapis-lapis kapan, dan atas mayat itu juga samalah dihamburkan dengan apa yang dinamakan hanut ataupun hanuton, iaitu bahan pengawet ya. Kalau kitab baru insya-Allah dia ada ditulis terjemah dia. Dan sunat ditaruhkan kapan yang dikawal akan dia dengan hanut itu. Sunat ditaruhkan kapan itu yang dikawal kan dengan, itulah maknanya yang telah dihambur tu pada segala lubang-lubang dan pada segala anggota sujud dan sendi-sendinya. Wallahu a'lam. Macam gini, pada tempat nanti kan yang kita nak taruh pada lutut, itu lagi lebih asal dia buat tu pada sendi lutut, tempat itu ditabur lebih pada hanut itu, pada pengawet itu. Jadi masalah tu. Tempat anggota sujud, contohnya tangan kan, kain yang tempat dahi, dia yang 7 itulah. Tu. Kalau kita nak tertib sangatlah ikut kitab Hidayatul Sibyan ni, macam tu. Tapi lebih kurang kalau tak nak disapu pun tak apa. Mandikan sekali mandi, kapakan sehelai kain, terus diikat dengan 5 ikatan atas dada, lutut, kaki, ujung tu kan, kira 5 dengan 5 ikatan, dan satu helai kain. Yang 1 kali mandi je, 1 kali mandi je rata dah cukup, lebih kurang. 1 helai kain kemudian terus sembahyangkan, tak ada masalah. Tak payah sapu apa-apa, tak perlu dimandikan dengan daun bidara. Kita sekarang guna sabuk daun bidara ya, supaya jangan ada bau. Bagus kat rumah kalau nak mandikan mayat ni,
bakar, itu bakhur ataupun bakhur yang ada rumah tu kan, biar asap dia pergi apa nama, bukhar. Saya sebut bakhur, boleh lah tu. Sekarang kot bakhur, bukhar pun boleh, bakhur pun boleh. Majlis ilmu ni pun boleh bakar, majlis para malaikat dia suka pada wangi-wangian. Sunnah. Orang perempuan boleh pakai minyak wangi. Kalau dia pergi masjid, dia tak boleh pakai minyak wangi, dia kena pakai minyak busuk. Taklah. Pakai minyak wangi orang perempuan ni, dia yang warna dia terang, yang pekat, tapi baunya lembut. Perempuan boleh, baunya lembut. Jangan sampai bau dia ni saya kenal. Saya kan orang yang ajnabi, tiba-tiba saya kenal ni bau dia ni. Jadi haram pakai kalau bau itu dikenal oleh ajnabi. Kalau bau ni dikenal oleh abah tak apa, ayah. Bau ni dikenal oleh adik, abang lagi tak apa. Bau ni dikenal oleh suami, tak. Ini bau ni dikenal oleh ajnabi, orang yang haram nikah. Orang yang boleh kahwin dengan dia. Jadi orang perempuan dia kena pakai minyak wangi yang warna dia pekat. Bau dia lembut tak? Bau dia lembut. Orang lelaki lain pula dari segi warna. Baunya minyaknya warnanya lembut, baunya pekat, dia tak sama. Itu ada tu dalam hadis. Terbaliklah macam itu. Kerana warna memang sekarang kita kan tak sama. Tengok orang perempuan satu baju 3-4 warna. Kita satu warna je. Memang warna-warna adalah kesukaan dia. Pantang bawa pergi kedai, kalau beli tudung merah, biru, kelabu, coklat, hitam semua nak beli kerana dia suka warna. Kalau kita tak, putih dah. Dah beli cepat-cepat balik je. Bawa dia pergi shopping mall ke apa kan. Dia dah beli cepat-cepat balik. Nanti ada beli kedua dia. Yang ini. Yang ini. Lelaki lah kalau buat isteri. Kemudian kalau isteri perintah suami pergi kedai, kalau dia tulis nanti banyak tu, perintah satu je. Dia kata beli belacan 1 kilo, baik terus pergi. Nanti kalau tak, alang-alang belacan 1 kilo bang, lada bang. Alang-alang lada, ikan lagi boleh bawang, nanti jadi banyak. Dia jadi banyak. Kalau dia kata beli belacan, dia dah titik tu, pergi terus beli. Lambat-lambat, siap-siap dia tengah pakai kasut. Oh bang, alang-alang bang. Dia sayur. Lagi apa ni? Banyak dia akan dapat. Akan banyak dapat senarai. Kalau lelaki tak. Pula dia takut lupa, dia siap senaraikan. Dia akan bertambah. Jarang pergi kedai nak beli 2 jenis, balik buat 1 jenis. Jarang. Kalau pergi kedai nak beli 2 jenis, jadi 20 jenis tu biasa tu. Siapa selalu yang suka macam tu lebih-lebih? Tanya orang sebelah kanan saya sana. Marah dia nanti. Okey, kita balik sini semula. Dan pada atas mayat itu juga disapu dengan hanut tadi, iaitu dibolehkanlah. Lagi-lagi banyakkan sapu pada kapan tu di mana tempat ikatan sendi-sendi itu kena dibanyakkan, dikawal akan dia dengan hanut itu. Mana dilebihkan kat situ tak apalah. Di mana lubang-lubang. Wallahu a'lam bishawab. Maka bermula rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. InsyaAllah kita sambung akan datang. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita ini jadi perkumpulan yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Quran. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan Allah perintah kita nanti kemari, masuk kemari dalam keadaan reda dan diredai. Lagi apa ayat yang sama? Fadkhuli fi ibadi. Kembalilah kepada hamba-hamba dia yang tadi terpilih, yang beriman, yang soleh-solehah. Wadkhuli, akhir sekali lagi apa? Masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita direda dan meredai. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak ni sebagai satu ilmu tambahan pun tidak, semua dah ada perkara itu kan. Sebagai panduan ajalah. Andai kata ada berlaku di perkarangan kita berhubung tentang penguruskan, tentang mengkafankan, kita pun dah tahu tentang jumlah-jumlahnya, apa perkara yang sunat, apa perkara yang makruh, yang haram jangan dibuat, tadi semua dah dinyatakan. Mudah-mudahan
Allah pilih kita dengan asma yang duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang diampuni. Dan insyaAllah barakahnya kita duduk dalam majlis seperti ini, insyaAllah barakahnya majlis mak bapak kita sekali sentiasa berada dalam maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Minta doa Allah mudahkan urusan saya 28 menuju 29 masa wad 30 operation 31 balik, mudah-mudahan dimudahkan dengan selamat dia. Doa orang baik insya-Allah. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan Doa kita ni. ngajar dulu. Amin insya-Allah.